kita tak ngajak. Ngajaklah tu kaunter zakat di belakang. Kadang-kadang kita tak bayar zakat emas. Kalau tuan-tuan suruh dia bayar zakat barang emas, kok dia terasa. Dia mari pakai kenuri noh, gelarnya sampai ke siku. Banyak ni gelar. Jangan tanya, udah bayar ke zakat ni? Jangan tanya marah dia. Ya Allah, cantiknya gelang kamu. Banyak ni gelang kamu. Tak berat ke? Tanya dia. Cantiknya ya Allah. Kalau aku dah duit aku teringin. Teringin sangat. Dia pun jawab, nak. Kita ni kalau hutang, apa pun kita boleh beli, nak. Dia. Contohlah. Ya Allah, cantiknya. Agak-agak kamu bayar zakat. Berapa setahun ni? Itulah cara dia. Kita jangan nak cerita azab pada orang. Orang takut. Jangan duk cerita azab saja. Cuba cerita yang menyeronokkan. Kita tengok tipah ni tak ada menutup aurat. Jangan kita cakap kat dia, "Weh tipah, nanti kena bakar rambut kamu tau. Bakar dan neraka, tahulah kamu." Jangan cakap pada dia, tipah, kamu kalau pakai tudung Allah sayang. Kamu kalau tutup aurat Allah cinta sangat. Kamu tak nak ke Allah cinta pada kamu? Itulah ngajak dia. Kita tengok orang tak semayang. Oi, Udin oi, kenapa tak semayang? Kamu nak kena masuk neraka ke? Ada seekor ular dalam kubur namanya Sujaul Aqra. Dia akan memakan dan menggigit orang tak semayang. Cuba cerita yang menyeronokkan dia. Din, kalau kita semayang, Din, kita rapat dengan Tuhan. Bila kita rapat dengan Tuhan, bila kita minta apa pun Tuhan bagi. Sebab kita dah rapat, setiap hari kita telefon Tuhan. Telefon dengan solat 5 kali sehari, Din. Makna kita rapat. Kalau kamu pun telefon isteri kamu 5 kali sehari, rapat. Kamu telefon dengan pengurusi JKKKK 5 kali sehari, kamu rapat tak dengan pengurusi JKKKK? Kalau kamu solat tiap-tiap kali sehari 5 kali, makna kamu rapat dengan Tuhan. Kamu buat apa pun Allah sayang, Din. Itulah ngajak orang. Serupalah tuan-tuan dengan zakat. Berapa banyak orang yang tak bayar zakat. Allah ambil harta dia daripada cara lain. Ingat, saya sebut dia tuan-tuan. Siapa yang tak bayar zakat seolah-olah memanggil pencuri datang ke rumah dia. Seolah-olah harta tu panggil dia. Oi perompak, marilah. Oi penyamun, marilah. Sini banyak harta. Sebab tu bagi clear. Sebab orang yang tak bayar zakat, Allah balas cash. Balasan akibat tak bayar zakat. Dan mudahana. Apa dia derhaka? Contoh derhaka, kita cuma faham derhaka pada mak, derhaka pada suami, derhaka tak solat, derhaka tak bayar zakat. Termasuk juga derhaka, nama dia ialah mudahana. Apa dia mudahana? Memberikan pujian, memberikan kebaikan kepada orang yang merosakkan agama. Dia buat haram, kita puji dia. Mudahana nama dia. Dia masuk pertandingan Ratu Cantik, dia pakai spender, maka kita berpuji dia. Lawa sangat hang. Memang cun. Loh, cantik mak ngah tengok loh, geram dia. Mak ngah ni nama dia mudahana. Orang buat jahat pun hang kata baik. Nah, jaga-jaga tuan-tuan. Kita kadang-kadang terang-terang kita pergi satu rumah kenduri kahwin, dia duk hidang arak dekat hotel. Kita duk, kita makan minum, arak kita tak sentuh. Kita pun duk puji, bagus kenduri ni noh. Berapa ribu lah depa buat kat hotel, semua ada arak, ada ayak bisirak, ada. Tak tahu nak habaq lah, bagus lah. Tuan-tuan kata bagus pada benda haram. Tuan-tuan ni nama dia mudahana. Allah balas nanti. Nah, Allah balas.
Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan tumbuk isteri dia, tumbuk menantu, pukul menantu. Tuan-tuan pergi cakap dekat anak tuan-tuan, bagus yang buat lagu tu, biar dia rasa. Kalau boleh hak sepak ni. Bik mak kayu hoki mak badan katok dia. Oh jahat sungguh mak ni. Nama dia Mudahanah. Kita suruh orang buat tak betul, kita sokong tak betul, maka dipanggil sebagai Mudahanah. Jaga-jagalah tuan-tuan. Sekarang ni Mudahanah banyak. Orang kafir nak kata Allah ada anak. Orang kafir kata Allah ada anak. Dan kita kata betul, tu hak mereka nak pakai. Biarlah mereka nak kata Allah ada anak, kita sokong ya penggunaan tu. Kita ni negara kita, masyarakat bilang bangsa ni, biarlah mereka nak pakai. Itu Tuhan mereka juga. Walaupun mereka kata Allah ada anak, tu hak mereka punya lah. Maka tuan-tuan cakap macam tu, nama dia Mudahanah. Mudahanah ini mengundang bala daripada Allah Ta'ala. Dulu kita tak pernah dengar gempa bumi di Malaysia. Gempa bumi ni kita dengar di Indonesia ya. Sekarang di Ranau, di Kota Kinabalu dah mai dah gempa. Pulau Pinang mai gegaran dah. Baling dah mai gegaran dah. Tak pernah kita dengar tuan-tuan benda yang pelik-pelik. Dia mai dah. Allah tak jagalah negara kita. Dulu negara kita ni elok. Sekarang duduk di Kuala Kerai kena pakai baju. Tak lama jadi Eskimo kita pun. Tak pernah hanya jadi benda-benda yang pelik di Malaysia ni jadi dah. Sebab kita tak jaga hukum hakam berkaitan hak-hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kena jaga. Sebab tu nama dia Subhanallah, mensucikan Allah daripada perbuatan syirik. Tasbih nama dia. Tapi kita membiarkan orang mensyirikkan Tuhan, walaupun orang tu orang kafir, maka kita mengundang bala daripada Allah yang dipanggil sebagai Mudahanah. Berhati-hati tuan-tuan. Okey, besok dia mai benda hak kita tak pernah sangka. Ada tuan-tuan sangka Malaysia ni cuaca sejuk 17 darjah Celsius, 11 darjah Celsius. Tidur malam macam tidur atas ais. Kita dah lah sakit lutut. Kita tak pernah sangka gempa bumi berlaku. Sekarang dah berlaku dah gempa bumi di Kedah 3.4, 4.3 skala Richter. Dia main 6.3, dia bergegar kita ni. Tuhan boleh bayar cash. Baik, yang seterusnya, seperti memuji orang yang zalim kerana zalimnya, atau memuji ia akan yang membatal kerana batalnya, maka haramlah pada ketika itu. Dan terkadang-kadang wajib ia seperti barang yang apabila terhenti atasnya oleh yang menolakkan yang diharam, dan sunat jika adalah ia wasilah bagi yang sunat, dan makruh jika ia adalah wasilah bagi yang makruh. Sebab itu kalau kita tengok benda itu haram, kita kena sebut dia adalah haram. Itu yang saya seronok kadang-kadang tuan-tuan, kita bertanya kepada orang yang buat. Orang yang buat, kita bercakap pada orang yang buat. Oh, lega. Itu yang saya seronok. Saya seronok tuan-tuan. Kita bercakap pada orang yang buat. Itu target lah. Itulah betul yang target. Kita hari ini cerita benda yang baik, benda yang haram, benda yang tak haram pada orang yang tak buat. Contoh, kita ada kelas pengajian. Yang datangnya opah biar, opah cik, makcik Lela, Kak Nak, Mak Long Jumriah, Mak Ngah Leha, opah cik datang. Opah cik ni nikah nombor ke? Opah biar ni minum arak ke? Opah haram minum arak opah? Ye kata opah tu. Mana dia buat arak pun tak ada tengok. Itu yang dia pergi ke hotel, duduk di hotel 5 bintang, buka peti ais.
Buka-buka, ya Allah, dia baik benar ada item. Macam tahu-tahu pula aku dah agak. Dia bukanya meletup, tuan. Dia minumnya mabuk 4 jam apa tu. Kenapa apa? Telefon tak angkat, pintu tak buka. Aku tak tahu, pening gila kata dia. Tengok-tengok nak item arak diminumnya apa? Apa minum ini ke ye? Kata. Ini arak apa? Astagfirullahalazim. Tak ada apa tahu. Kata. Buat macam mana jenis tak tahu. Apa kata kalau kita pergi ceramah, pergi mengajar pada orang yang memang kaki todi, baru betul. Cantik gila. Sekarang saya cerita pada tuan-tuan asas-asas pembikinan drama yang haram. Tuan-tuan ni pengarah drama ke? Tak buat jadah apa. Nengok drama ada. Tapi kalau saya buat kursus pengarahan drama dan filem mengikut cara Islam, yang datangnya Yusuf Haslam, Aziz M. Osman, kan bagus. Demo sendiri yang buat, Syuhaimi Baba. Itulah dia berdakwah pada orangnya. Baru dia cepat sampai. Sebab tu bila saya terlibat dengan satu program baru ni, yang datangnya semua artis-artis. Ada satu artis bertanya, saya sebagai seorang pelakon, saya ingin bertanya, apa hukumnya saya berlakon sebagai suami isteri ataupun sebagai pasangan kekasih, dan dalam filem itu, drama itu, kami tidur atas katil sekali, berpegangan tangan. Adakah perbuatan itu dibenarkan? Sedangkan kami cuma mengikut skrip dan cuma berlakon, bukan betul-betul. Minta jawapan daripada PU. Terima kasih. Yang tu yang saya suka. Direct cakap, berlakon tak berlakon, bila pegang tangan dengan bukan mahram, bila tidur sekali atas katil dengan bukan mahram, hukumnya haram. Alhamdulillah. Habis rancangan tu tuan-tuan, pelakon tu mai jumpa saya kat belakang pentas. Dia mai jumpa saya, dia peluk saya, dia kata, Ustaz, dah lama dah saya nak peluk Ustaz. Dapat juga hari ni. Isteri saya pun ada, Ustaz. Dia pun nak peluk juga ke? Saya tanya. Tidak lah, saya seorang je nak peluk. Boleh ke ambil gambar, Ustaz? Boleh. Mari. Lah dia kata apa pada saya? Puas hati saya, Ustaz. Saya cuma nak tahu hukum berlakon saya. Hari ni saya puas hati, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya berubah lepas ini. Inilah dia tuan-tuan. Yang haram kita cakap haram. Yang halal kita cakap halal. Ini tidak. Kalau kita dah benci dengan satu-satu orang, walaupun yang baik, semua kita kata jahat. Kalau kita dah sayang pada orang, walaupun jahat, semua kita kata baik. Ini tak betul. Haram kita kena kata haram. Halal kita kena kata halal. Makruh kita kena kata makruh. Jangan ada kepentingan kita menjadikan kita kata boleh. Jangan cakap kita ni tukang buat binaan di kubur, namanya membina kepuk, perniagaan kepuk. Tulis situ. Orang datang tanya kita, Pak Cik, boleh ke pasang kepuk di kubur? Ustaz Kazim membuat. Soalan saya, boleh ke pasang? Bukan siapa pasang. Lain tu tuan-tuan. Soalan saya, boleh ke kita pengantin bersanding? Anak Ustaz Kazim bersanding? Itu bukan jawapan tuan-tuan. Jawapan ni ialah tanya. Dia tak tanya siapa yang bersanding, dia tanya boleh ke bersanding. Cakap elok-elok. Bagaimana bersanding yang dihalalkan, bagaimana bersanding yang diharamkan. Kalau kita menyembunyikan benda ini, kita menyorok benda ini, Allah balas cash. Haram sebut haram, makruh sebut makruh. Apa hukumnya membina binaan di kubur? Hukumnya makruh. Tak dosa tapi makruh. Tak dapat pahala tapi makruh. Tak dapat dosa sebab makruh. Tak dapat pahala sebab makruh. Maknanya apa? Maknanya tak ada makna.
Dah. Maknanya kalau saya tak pasang tak apa, pulang. Kalau saya pasang, makruh. Ialah makruh tu apa makna? Tak ada pahala, tak ada dosa, cuma tak disukai, itu saja. Maknanya bolehlah pasang ya, makruh. Tak. Dia nak pasang juga. Jadi tuan-tuan cakaplah elok-elok. Haram adalah haram, halal adalah halal. Jangan takut-takut. Haram adalah haram, halal adalah halal, makruh adalah makruh. Bila kita menyorok, namanya dipanggil kitman. Apa makna kitman? Menyorok ilmu. Maka orang yang menyorok ilmu ni Allah balas. Nasib baik kami tak jadi ustazah-ustaz, senang. Hei, yang nak menyorok ilmu ni bukan ustazah-ustaz saja. Tuan-tuan yang tahu ni pun menyorokkan ilmu berdosa. Itu yang makcik malas mengaji ustaz, nanti pandai, bila pandai kan tak tegur berdosa pula. Itu yang makcik tak datang dah, rumah MB takut pandai. Itu dia buat tuan-tuan. Ada juga orang macam itu, dia tak nak jadi pandai. Bila pandai nanti sana haram, sini halal, susah makcik nak tidur malam. Baik, kemudian dan jika sunyi ia pada yang demikian itu, nescaya diharuskan dia, maka datanglah akan dia akan segala hukum yang lain. Baik, jika kita sekarang dah tak ada apa-apa, kita tak cakap benda yang haram, tak cakap benda yang halal, tak cakap dengan benda yang makruh, kita mengajar straight aja, maka akan datanglah pula hukum yang lain. Nanti kita bacalah pula hukum dia. Okey. Kadang-kadang bila kita sebut haram terlampau, halal terlampau, makruh terlampau, dia jadi ikut lain pula. Oh, persoalan hati ni tuan-tuan jauh. Persoalan hati ni sangat detail. Itu yang kita takut, kita tertipu dengan hati. Orang yang tak semayang, hati dia lain. Kita yang semayang, penyakit hati lain. Orang tak semayang memang buruk hati. Memang buruk hati. Dengan Allah pun tak semayang. Tapi kita yang bila semayang, kita akan dapat penyakit lain. Orang bang kita start motor, pi surau. Kita duk selisih, duk tengok orang yang duk basuh kereta, duk siram pokok, duk menyembang, tak buat persiapan nak pergi semayang. Kita pun naik motor, pakai kem plekat, pakai baju Melayu, pergi masjid. Mata duk tengok orang tak pergi masjid, dalam hati duk sebut, tua-tua bangka pun tak pergi semayang. Apa ni? Cuba tengok aku ni. Itu penyakit orang yang buat ibadat. Penyakit dia apa? Ujub. Ujub ni duk di dalam hati. Sopa kita lah yang datang belajar ni. Kita datang belajar, tunggu kawan jemput, tak jemput juga, lalas telefon teksi. Teksi pun datang, kita pun naik teksi datang belajar rumah Menteri Besar. Jiran sebelah rumah tanya, "Ke mana tu Leha?" "Ke rumah Menteri Besar." "Ada mesyuarat dengan dia ke?" kata dia. "Tak ada, hari ni ada pengajian Ustaz Kazim. Jom lah ikut sekali, tambang teksi aku bayarkan, dah ada teksi dah sampai." "Tak apalah, dia salam Ustaz Kazim tu. Saya ada kenuri tengah hari ni, tak dapatlah pergi. Kamu pengantinnya ke?" "Tidak." "Aku nak makan je." "Habis kelas pukul 11, sempat. Tak apalah, aku nak pergi awal." Kita pun tutup pintu teksi, kita pun jalan. Dalam hati sebut apa? Apa dah tua-tua bangka tak mau pergi mengaji. Nuri tak habis-habis. Macam mana ada darah tinggi ada. Tu pun dah betul ke darah lagi. Bawa lah pergi mengaji pula. Cuma tengok aku ni, itu dia. Kawan tak jemput, aku nyanggup nyewa teksi. Apalah. Itulah penyakit tuan-tuan, ujub. Penyakit dia tak suka mengaji.
penyakit tuan-tuan, ujub. Inilah bahayanya tuan-tuan jadi orang yang macam ini. Sebab itu dia kata, bila hati kita tak dijaga, dia akan datang pula dengan benda yang lain, dengan 5 masalah. Dia akan datang dengan 5 penyakit. Penyakit yang pertama nama dia ujub. Penyakit yang kedua namanya riak. Penyakit ketiga namanya takabur. Penyakit keempat nama dia hasad. Penyakit yang kelima namanya ialah berbantah-bantah, bergaduh-gaduh. Baik, penyakit yang pertama yang datang pada kita, yang duk bercakap soal halal, yang bercakap soal haram, yang bercakap soal makruh ni, termasuklah yang duk depan tuan-tuan ni. Penyakit yang sampai pada saya, penyakit yang akan sampai pada kita semua. Pertama ialah ujub. Berhati-hati, jangan jadi ujub. Apa dia ujub? Ajaib. Apa dia ajaib? Kagum. Kita ni faham benda ajaib pelik. Ya Allah, ajaibnya, ya Allah, itu pelik. Macam semalam ada orang datang rumah saya, promosi periuk ajaib. 5 minit je boleh buat popcorn. Bubuh jagung, masak 5 minit, pum, tengok-tengok dah jadi popcorn. 5 minit dah jadi popcorn. Ambil beras, masak 5 minit jadi nasi goreng. Astagfirullahalazim. Akak-akak yang malas masak, belilah periuk tu akak. Senang. Pulut 5 minit dah masak pulut. Astagfirullahalazim. Senang sangat tuan-tuan. Lah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni itu dipanggil ajaib. Periuk ajaib. 5 minit boleh masak nasi goreng daripada beras. Saya tanya pada toke dia yang promosi ni, saya kata ni periuk menentang apa? Dia kata, Ustaz, ini nama dia high pressure. Oh, dia peraskan nasi tu cepat-cepat supaya jadi nasi. Oh, pandai kita dia. Itu nama apa tu? Ajaib. Di sini ajaib, di sini bukan pelik. Ajaib di sini maknanya ujub, pelik pada diri sendiri. Ujub pada diri sendiri. Dia kata apa tu? Yakni mencengang akan dia, mencangang akan dirinya dengan ibadat. Nampak? Sakit tekak. Kenapa? Baru balik umrah. Tak tanya pun. Sibuk nak kabarkan. Balik umrah. Ya Allah, puas sangat. Tengok Kaabah semayang kan. Terasa sangat. Kau tak nak pergi umrah ke? Aku yang tak ada duit pun aku pergi. Engkau sibuk je, pergi je lah. Itu nama dia ujub dengan ibadat. Duduk dalam majlis ilmu ni pukul 10.30 sekarang ni, menguap sampai keluar air mata. Menguap. Ambil tisu lah. Menangis ke? Hidup mengantuk. Ya Allah, tak tidur semalam. Tidur tapi dah pukul 4 dah bangun. Buat apa? Buat kuih ke? Tak, kita mulai kan. Sembahyang hajat, tahajud lah kan, minta doa pada Allah lah. Itu yang ngantuk. Itu namanya ujub. Yang nak kabar-kabar pasal apa? Tak payah kabar lah. Kadang-kadang kita ujub. Ujub ni benda hak dalam hati. Belakang sana tu ada tabung, kita bembus RM10. Kita pun tengok-tengok barang, kita pun perhati kawan kita yang lebih kaya daripada kita bembus RM1.
Aku tara aku pencin 450 pun RM10. Dia pencin 4,500 RM1. Kedekut. Aku lagi bagus. Itu nama dia ujub. Jaga-jaga tuan-tuan. Bila boh lah tabung, senyap-senyap sudah. Bila buang ibadat, senyap-senyap sudah. Jangan duk rasa aku. Hari ni hari Isnin. Hari ni hari Isnin, dia pun main kelas mengaji hari Isnin. Habis kelas, ustazah tu ambil air minum. Bismillah. Dah agak 2 jam cakap tak minum, ustazah tu minum. Anak murid di bawah tu nama je ustazah. Isnin pun tak puasa sunat. Aku ni bukan ustazah, aku puasa, dia tak puasa. Ustazah apa? Dia tak tahu kalau ustazah tu mau puasa, macam mana ustazah nak ngajar? Sakit tekak, air kering, semua kering. Kamu tak apa, lenganga je. Ustazah tu dapat pahala dengan mengajar, kamu dapat pahala dengan puasa sunat. Tu masalahnya, bukannya puasa wajib. Ustazah tu minum lah, dia tak boleh puasa, hari ni dia uzur. Bagi kita pandang buruk. Uzur apa ustaz, dah 64. Dia makan pil hormon. Nak kata apa? Kan dia makan apa ke benda ke, datang balik. Ada tuan-tuan, satu opak, dia makan jualan langsung opak tu, minum 2 kali, datang haid. Datang ustaz ni nak kira apa ni ustaz? Haid ke apa? Oh, saya dah lama dah pencing, datang balik ustaz ni. Boleh kahwin lain lupa tak nak. Astagfirullahalazim. Opak yang opak kata minum apa? Dah apa kejadah yang datang lepas dah. Baik, kemudian dia kata kadang-kadang mencangangkan diri dia, mengujubkan dirinya dengan ilmunya. Rosak nombor 1 pasal dia ujub dengan ilmu. Saya ni 20 tahun di Mekah. Saya belajar habis dengan Tok Guru Mekah. Duk cerita dia hebat, tu nama dia ujub. Saya tu berdebat dengan puak-puak kafir apa semua tu, tunggang langgang balik depa. Hoi, saya kalau saya tak debat hari tu, depa duk saya duk hentam depa. Ujub menyorang. Saya ni mengaji doktor tau, PhD tau. Hang mengaji mana? Cakap banyak pula. Maka orang yang cakap macam ni nama dia ujub. Inilah penyakit orang yang bercakap soal halal, soal haram, soal makruh. Penyakit pertama yang sampai kepada dia adalah ujub. Kalau setakat mengajar tajwid, mak Arif, mak Jair tak payahlah nak cerita fiqh dengan saya. Ujub punya ustaz. Ustaz Dolah tu boleh lah mengajar tajwid. Setakat tajwid aje lah. Ujub siapa cakap macam itu? Sedangkan ilmu tajwid, ilmu fiqh, ilmu apapun, ilmu Tuhan. Kenapa kita nak bangga kita lebih baik daripada orang lain? Baik, penyakit yang kedua yang datang kepada kita, yang bercakap soal halal, yang bercakap soal haram, yang bercakap soal makruh, penyakit yang sampai kepada kita nama dia ialah riak. Sik baik tuan-tuan main mengaji hari ini. Sik baik kita dengar radio Perak hari ini. Tidak, kita tak perasan kita ujub. Yang kedua riak. Yang kedua riak. Dan demikian lagilah dengan riak. Maka iaitu haram, tiada membinasakan bagi taat. Bersalahan bagi mereka yang berkata ia dengan bahawasanya membinasakan dia, kerana bahawasanya telah mensoreh dia oleh setengah-setengah ulama muhaqqiqin bahawasanya membinasakan ia bagi pahala jua serta jatuh segala amalan soleh. Okey ustaz, adakah riak ini membinasakan taat? Ada setengah ulama kata riak ini haram, tapi pahalanya dia dapat. Ada pula setengah ulama kata riak ini haram,
dan membatalkan pahala. Tak ada pahala bila kita buat amalan yang disertai dengan riak. Dan hanya sahaja diharamkan ujub itu kerana bahawasanya ia jahat adab kepada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya hamba itu dituntut menghinakan diri kepada nisbah kebesaran Allah Ta'ala. Dia kata riak ini sedikit berbeza dengan ujub. Ujub ialah benda dalaman. Benda dalaman tuan-tuan, benda dalaman kita. Kita duduk depan cermin masa kita nak turun rumah tadi. Kita pakai tudung, kita pakai baju, kita pakai spek mata, kita pun kata, baru dia tahu. Aku rasa di rumah MB nanti aku paling lawa. Dalam hati duk kata. Bila sampai dekat rumah MB dia pun tengok semua tak lawa, aku seorang lawa. Orang macam ni dia tak rendah diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ni menciptakan manusia semua lawa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semuanya cantik belaka. Kenapa Allah jadikan dia gemuk? Ada sebab. Kenapa Allah jadikan dia kurus? Ada sebab. Kenapa Allah jadikan dia sakit lutut? Ada sebab. Semua ni Allah Ta'ala dengan penuh kebijaksanaan Allah Ta'ala buat. Jangan tuan-tuan duk hina orang. Apa yang Allah buat tu terbaik dah. Maka tiada sepatutnya bagi seseorang hamba membesarkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah dia mendampingkan dia kepada penghulunya, tetapi mengecilkan dia dengan nisbah kepada kebesaran penghulunya, istimewa lagi kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, kalau buat kenuri ke apa-apa, jangan ujub. Baru mereka tahu aku banyak duit tak banyak duit. Tengok pelamin saja 40,000. Oh, duk bangga duk hias pelamin tengah rumah. Orang mai tanya duk habang. Orang tak habang pun dia tanya. Tak tanya ke berapa ribu? Dia suruh orang tanya pula. Kadang dia tanya, cantik tak? Lawa tak? Lawa. Kadang-kadang orang terus pergi masuk ke pintu dapur. Dia tengah duk potong nenah. Tun, pergilah tengok depan tu. Tengok aku buat apa. Tun, pergilah bawa pisau. Lawanya. Ni nama dia ujub, nama dia riak. Tu hak jenis kenuri. Nah, jenis kenuri kadang-kadang dia tak bangga dengan pelamin, dia bangga dengan pengantin. Macam menantu tu lawa. Dia tanya habis. Dia tunjuk habis-habis. Ni nombor satu. Kadang-kadang dia main riak, dia mari ujub. Dia rosak dalam badan dia, dalam hati dia. Penyakit yang ketiga yang sampai kepada kita, nama dia ialah takabbur. Apa pula takabbur, Ustaz? Takabbur maknanya ialah membesarkan diri. Hoi siapakah gerangan, bagaikan kodok memanggilkan hujan. Tidak tahukah aku ini raja kebesaran, berkuasa di darat dan di lautan. Itu nyanyian Wahid Satin. Cerita orang besar-besar, dia membesarkan diri dia di hadapan orang lain. Bila kamu beli kereta ni, Din? Minggu lepas. Kereta second hand je, Pak Long. Kalau aku jadi kamu, kereta macam ni aku campak lombong, buat tukun tiruan. Kamu bawa beli buat apa? Aku tak main lah kereta macam ini. Itu namanya takabbur. Cantik semalam program Pak Long. Tengok ramai orang datang. Penceramah pun bersemangat penuh ceramahnya. Saya parking jauh Pak Long. Kereta ni penuh jalan. Tengok lah. Kalau Pak Long tak ada, tak jalan program tu. Itu namanya takabbur. Kalau aku tak ada, tak jalan benda ni. Itu namanya takabbur. Yang kedua, takabbur ialah menghinakan manusia.
menghina manusia. Muka pun tak cukup sekupang, ada hati nak mina anak orang. Banyak tuan-tuan. Kita ni janda, anak tak ada, umur 38. Satu bangla minat kat kita. Satu bangla minat. Bolehkah saya kahwin dengan awak? Baik bangla, pergi balik bangla lah. Muka pun tak nampak apa, ada hati nak minat orang. Tuan-tuan hina dia. Tuan-tuan namanya takabur. Cuba cakap elok-elok. Minta maaf lah, hati saya telah berpunya, tak dapat lagi diisikan, dah penuh. Macam botol ni penuh dengan air. Kalau awak isi lagi air, dia tumpah. Hati saya pun dah berisi. Kalau awak nak masuk, mana saya letak? Lainlah kalau saya laki-laki, banyak botol kosong, kata dia. Yang anda faham, tak faham sudah. Tapi saya ni perempuan, satu je botolnya pun. Minta maaf nanti kalau awak carilah orang lain. Cuba cakap elok-elok. Kenapa kita nak hina orang? Kami datang ni nak bina anak tuan. Anak kamu kerja apa? Kerjanya buat kebun sayur. Di mana? Kemera Highland. Tokek kebun ke, tukang bancuh racun ke, tukang nyiram pokok. Semua dia buat lah. Bawa Land Rover pun dia, menyembur racun pun dia, semua dia lah. Dia kerja situ lah dengan tokek Cina. Berapa gaji dia? Dalam 1,400 gitu lah. Itu cadang nak bina anak tu haji untuk anak kami ni. Atau kalau kahwin dengan anak kamu, anak aku pun duduk kamera juga buat kebun sayur juga lah. Penting lah. Anak saya tu allergic sayur tau. Tak main lah. Tokek sayur je, kuli sayur tidak. Oi, sombongnya. Itu namanya takabur. Ustaz mana yang mengajar tu? Ustaz tu dia baru ustaz baru tu. Dia belajar di mana? Entahlah ustaz. Dengar cerita dia lokal aja, tempatan je. Dia tak pergi Mesir. Saya ni belajar 30 tahun di Mesir. Macam mana kamu boleh pergi mengaji dengan dia? Saya ni 30 tahun. Oi, sombongnya. Saya di Mesir 30 tahun belajar tahu. Sampai pensyarah saya mati, saya tak habis belajar lagi. Bodoh betul ustaz ni. Kalau dia pandai, 3 tahun dah balik. Pandai. Pak saya tak lulus lah. Renjak sampai 30 tahun. Maknanya bodoh lah tu. Orang 3 tahun dah dapat dah, balik 30 tahun tak dapat. Baik, jadi orang macam ini tuan-tuan dipanggil sebagai takabur. Takabur yang ketiga nama dia ialah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kami pihak polis ingin menangkap anak makcik. Kenapa dengan anak saya? Dia disyaki sebagai pengedar dadah. Jangan nak tuduh-tuduh. Anak saya tu tak ada pengedar dadah. Dia pengedar barang-barang ni sayur barang runcit. Dalam sayur tu lah ada dadah makcik. Dalam roti burger tu lah ada dadah makcik. Kami dah dapat bukti. Sekarang kami ada waran nak tangkap dia. Tuan-tuan maki hamun kat polis tu. Namanya tuan-tuan ialah takabur, menolak kebenaran. Sopalah kita sekarang. Dalam politik berapa banyak orang takabur? Berapa banyak tuan-tuan? Kita tahu dah kita ni tak betul. Orang kata tak betul ni, kita kata betul juga. Hang yang salah. Betul juga. Kamu yang salah. Maka orang yang macam ini dipanggil sebagai takabur. Itu yang saya sebut semalam di masjid, di Cepur Dalam. Ada orang datang bawa pisau, cari saya, bawa golok cari saya, nak tikam saya di sekolah saya. Nasib baik ada Pak Leman. Dia nahan, hang nak buat apa ni? Aku nak cari Ustaz Kazim. Tikam dia. Hang balik. Hang ingat hang seorang ada golok, aku pun ada golok juga.
Pak saya apa yang datang nak tikam saya ni? Pak saya dia kata saya ni duk hina tok guru dia. Masa bila saya hina tok guru? Saya menceritakan Nabi Muhammad, kita tak boleh kata Nabi Muhammad masa dia mula-mula beranak, masa dia belum menjadi Nabi, masa dia remaja, dia serupa dengan mamak-mamak di kampung. Saya tegur, mana boleh cakap macam itu? Nabi Muhammad masa mak dia mengandung, mak dia tak loya, tak muntah, tak mabuk, tak alah, tak sakit. Akak-akak ni mengandung, sakit semuanya. Muntah, pening kepala, loya, mabuk. Akak-akak masa melahirkan anak, sakit. Mak Nabi ketika bersalinkan Nabi, tak sakit. Akak-akak bila bersalin anak-anak hari tu, kena mandi budak, kena rendam dengan air panas budak tu. Seminggu baru jatuh tali pusat. Nabi Muhammad dah tak ada tali pusat, dah siap bersunat. Anak kita dah 6 baru bersunat. Suami kita 40 baru bersunat. Nabi Muhammad lahir-lahir dah bersunat. Macam mana kita kata dia serupa dengan budak-budak? Nabi Muhammad tidak pernah tengok berhala. Nabi Muhammad tidak pernah sembah berhala. Mamak-mamak di kampung lain sembah berhala. Mana boleh? Tak samanya Nabi dengan mamak-mamak lain di kampung di Mekah masa itu. Nama pun tak sama. Tidak ada orang di Mekah yang bernama Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, tak ada siapa teringat nak bubuh anak dia nama Muhammad. Bayangkan. Pelik tak tuan-tuan? Tuan-tuan besok kalau pejabat pendaftaran buka, pergi ke pejabat pendaftaran, dalam seminggu pendaftaran kelahiran, cuba tengok nama yang sama semua. Aiman Sapuan, Aiman Haikal, Aiman tak kisah, semua Aiman. Syafiqah Najihah, Najihah Syafiqah, Syafiqah Azimah, Syafiqah Etika, semua ada. Nama serupa. Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad tak ada orang nama Muhammad. Masa Nabi lahir tak ada orang nama Muhammad. Selepas Nabi lahir tak ada siapa nama Muhammad. Sebab Allah khas Muhammad ini untuk Nabi Muhammad. Mak bapa manusia tak teringat nak bubuh nama anak Muhammad. Allah khaskan untuk Ahmad dan Muhammad bin Abdullah saja. Itu tuan-tuan nak kata sama dengan budak-budak lain, sampai tak boleh sambung maulud. Itulah kebenaran. Maka tuan-tuan tolak kebenaran. Tak, tuan-tuan kata Nabi Muhammad hanya rapat dengan kami selepas berumur 40 tahun. Bila dilantik menjadi Nabi, barulah dia rapat dengan kami. Sebelum tu tak ada. Bila tok guru lain sebut, bila ustaz lain perbetulkan, kita tolak ustaz lain, kita perbetulkan ustaz lain, kita tolak. Maka kita sombong, kita takabur, kita kata dak, tok guru kami juga yang betul. Tok guru apa tu tak betul, namanya tok garu, kata dia. Dia bawa pisau, dia nak tikam saya, tuan-tuan. Subhanallah. Ni namanya apa? Namanya ialah takabur. Baik, apa hukum orang takabur? Nabi kata,